Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Nama saya Mahathir Ramli. Anda akan bersama saya dalam satu lagi function dalam Microsoft Excel, iaitu VLOOKUP dan Index Mesh. Seperti yang kita tahu, VLOOKUP digunakan secara meluas dalam kerja-kerja harian menggunakan Microsoft Excel. Jadi ia sangat penting, kan? Selalu kita gunakan di office dan kita tengok function yang sama, yang lebih kurang sama dengan VLOOKUP adalah index mesh, tapi jarang kita gunakan di office. Setahu saya, kenapa jarang digunakan? Sebab dia agak susah dan formulanya agak panjang berbanding dengan VLOOKUP. Namun kalau anda belajar, index mesh ini lebih baik sebenarnya daripada VLOOKUP. Cuma kita kena biasakan dengan formula yang ada pada index dan mesh. Index dan mesh ini adalah gabungan daripada function index dan mesh. Okey, sedikit penerangan. VLOOKUP, untuk VLOOKUP, sifat VLOOKUP ni, kita panggil sifat lah, kita gunakan bahasa mudah. Sifat VLOOKUP ni, yang pertama kita tengok dia akan ada dua benda yang dia boleh terima. Satu, exact match. Satu lagi, approximate match. Approximate match. Dua jenis data. Data apa itu exact match, apa itu approximate match, kita akan bincangkan kemudian. Yang ketiga, VLOOKUP ni bersifat look right. Maksud dia hanya boleh melihat, mencari data di sebelah kanan sahaja. Yang seterusnya, first match. Jadi kalau ada dua data yang sama dalam kita punya senarai, dia akan pilih data yang pertama. Okay? Contohnya kalau kita pilih nama orang, nama Azman, jadi yang pertama, Azman yang pertama yang akan dipilih. Yang kelima, case insensitive. Maksud dia tak kira data tu huruf kecil atau besar, dia boleh terima kat situ. Itu dipanggil case insensitive. Kalau case sensitive, dia kalau huruf kecil, kalau huruf besar, huruf besar lah. Tapi dalam case VLOOKUP dan index mesh ni, dia bersifat case insensitive. Okey, yang kedua, tengok yang pertama VLOOKUP, yang kedua kita ada index dan mesh. Okey, formula gabungan index dan mesh. Sifat index dan mesh ni pula sama juga tadi, datanya jenis exact mesh dan approximate mesh. Yang ni kita akan bincangkan nanti. Yang ketiga, kalau dekat VLOOKUP kita look right, kalau dekat index mesh dia boleh cari data daripada kiri ataupun kanan. Okey, daripada kiri ataupun kanan. Itu kelebihan dia berbanding, salah satu kelebihan dia berbanding VLOOKUP. Yang keempat, first match sama dengan tadi, first match. Yang kelima, case insensitive, sama juga dengan VLOOKUP. Dan yang keenam, kelebihan dia, they can use wildcard character. Maksud dia kat sini, kalau kita ada nama penuh yang tempat yang kita nak cari, contoh kan, nama wildcard dekat situ, kita hanya perlu typekan WILD dan kita letakkan lambang star di hadapan, dia akan dapat cari wildcard, nama penuh wildcard tu. Itu kita panggil wildcard, ya. Okey, seterusnya kita akan pergi ke part yang seterusnya. Ini dekat data ni saya dah letakkan contoh dekat sini VLOOKUP. Masuk VLOOKUP, dia ada VLOOKUP value. Okey, ada lookup array kat sini, table array kita panggil. Table array, keseluruhan table ni, tiga ni adalah kolom, kolom index. Kolom index, kita nak kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom empat. Dan fourth ni adalah exact mesh ataupun approximate mesh. Untuk exact mesh dia akan keluarkan false ataupun kosong, dan untuk approximate mesh kita kena gunakan satu ataupun true. Okey, kita pergi yang pertama, index. Kita berkenalan dulu dengan index sebelum kita start dengan VLOOKUP. Index
apa yang dimaksudkan dengan index. Jadi index, function index akan kembalikan function index saja bila dia belum digabungkan dengan match. Apa yang dia boleh dapat, index akan kembalikan, function index akan kembalikan jawapan kepada value di dalam sel di persimpangan row dan kolom di dalam jadual. Okey, contoh yang pertama kita tengok sama dengan index. Okey, kalau array, jadi index ni dia cari jawapan. Dia cari range jawapan. Jawapan yang kita nak. Range jawapan dia contoh kat sini dia ada dalam ni. Okey, daripada nama ni sampai ke bawah. Ini range jawapannya. Dan kita logkan, tekan F4. Koma. Lepas tu row number. Yang pertama, kalau kita tengok yang ni, keseluruhan ni, dia perlukan row number dan column number kalau ada kat sini. Row number dan column number. Kalau kita tengok row number dia kat sini, 1, 2, 3. Contoh 3 1, 2, 3. Jadi kita letak 3. Okay, nama Daniel ni 3. Kemudian column number, kita nak Daniel nak kolom yang keberapa? Start daripada Januari. 1, 2, 3. Okey, 3 untuk bulan Mac, 3. Jadi kita dah ada row number dan column number. Kita tutup kurung dan kita tekan enter. Jadi kita akan dapat 206. Daniel. Daniel 1, 2, 3. Kolom yang ketiga. 1, 2, 3. Daripada sini 1, 2, 3. Jadi kolom yang ketiga kita dapat 206. Itu jawapan dia ni. 206, 206. Contoh yang kedua sama dengan index. Okey. Index kita akan cari, contoh kita nak cari Faiz ni. Faiz, kita akan letakkan range ni. Range jawapan, tekan F4. F4 ni untuk log cell ya. Tekan sekali button F4 untuk log cell. Koma. Kemudian kita Faiz ni kita tengok dia letak dalam row yang keberapa. 1, 2, 3, 4. Dari 4 ni dia letak row yang kedua. Jadi kita letak 2. Ini satu saja sebab satu kolom. Kita tak payah letak kolom keberapa dan row keberapa. Jadi kita hanya letakkan row yang kedua untuk dapatkan Faiz ni. Kita tekan enter. Jadi kita dapat Faiz kat sini. 206 dan Faiz. Ini untuk indeks. Jadi indeks tak akan bagi kita jawapan yang kita nak. Jawapan yang kita nak dengan data yang besar tu. Jadi kita perlukan pasangan dia, itu match. Kita tengok pula match. Bagaimana match berfungsi. Tengok kita dah ada lookup value ni kat sini. Sama dengan MATCH, tekan tab. Jadi kita dah ada match. Kita dah ada match lookup value. Kita tengok kat situ Faiz B16 lookup value, koma. Lepas tu lookup array. Jadi match ni kita nak Faiz ni kan. Faiz ni letak dekat mana? Kawan dia dekat mana? Kan? Geng-geng dia tu dekat mana? Dekat group ni. Okey, sebab dia array kan, lookup array. Jadi semua ni. Okey, kita dah dapat match. Kita koma. Lepas tu exact match, less than, exact match ataupun greater than. Kita tengok yang less than dengan greater than ni kita abaikan dulu. Sekejap lagi kita belajar yang tu. Sekarang ni exact match sebab nama Faiz dengan grup dia ni semua adalah exact match. Faiz cari Faiz, Daniel cari Daniel. Jadi kita pakai yang kedua ni, exact match. Kosong Lepas tu kita tutup, tekan enter. Kita dapat 2. Ni jawapan dia. Faiz dalam row yang kedua. Kalau kita tukar Faiz ni, contoh kita tukar jadi Dina. Jadi kita tengok dia dalam dia punya position dia. Position yang keempat, row yang keempat. Sebab match kembalikan jawapan kepada position di row atau kolom di dalam jadual. Okey, tadi kita tengok row kembalikan kepada position di row. Sekarang kita nak tengok kolom. Kolom ni. Okey, sama dengan match, MATCH, match. Okey, lookup value dia April, koma. Lepas tu
dia punya kawanan dia ada dekat mana? Dekat sini. Januari, Februari, Mac. Okey, koma. Lepas tu yang ni Januari, Februari, Mac ni masih kan exact match kan. Jadi kita gunakan kosong ataupun exact match. Dan kita tekan enter. Sorry ya, kosong. Enter. Jadi kita dapat 4. Maksud dia kat sini Dina dengan yang tadi kita nak cari apa? Bulan April ni letak di position yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Dia punya position yang keempat bulan April. Dina pun position yang keempat. Ini position. Jadi untuk kita dapatkan data untuk lookup, kita perlukan gabungan antara index dan match untuk dapatkan jawapan yang kita perlukan. Kita akan tengok nanti. Okey, kita ada contoh data yang pertama, data yang sama dengan index match. Jadi saya akan buatkan tunjukkan contoh bagaimana menggunakan VLOOKUP dan apa bezanya bila kita gunakan index match. Okey, kita pergi lookup dulu. Sama dengan VL, typekan VL, tekan tab ataupun double click boleh. Okey, kita tengok lookup value. Lookup value ada kat atas 432, koma. Lepas tu kita nak tahu 432 ni kawan dia ada kat mana, group dia ada kat mana. Jadi tu dipanggil table array kan, daripada sini. Group dia 432. Kita highlightkan semua. Kita lockkan sekali F4, koma. Jadi kita akan tengok sekarang column index number. Jadi ID yang atas ni dia mesti berada di sebelah kiri sekali di dalam table kita. Dia tak boleh ada di sebelah kanan sebab nama dia dekat sini, sifat dia adalah look right. Dia akan cari data, dia akan mencari data di sebelah kanan. Okey. Jadi kita kena pastikan kita punya ID, apa yang kita panggil lookup value kita, tidak boleh ada di sebelah kanan. Dia kena sebelah kiri. Okey, kat sini kita dah dapatkan table array. Sekarang column index. Kita nak cari apa? Kita nak cari salary, gaji. Jadi gaji dia kat sini. Sebab column index dia tanya, kita tengok 1, 2, 3, 4. Gaji terletak di kolom yang keempat. Koma. Kemudian kita tengok kat sini exact match ataupun approximate match. Masih kita dalam exact match ya. Kita gunakan false ataupun kosong. Kat sini boleh guna dua-dua. Nak guna false ataupun kosong pun boleh. Jadi kita enter, kita tengok, oh, kita dah dapat jawapan dia 70,000. Betul tak? 432 70,000. Kalau kita ubah yang ni 431, kita pindah naik atas. Tengok 431 97,566. Betul. Kalau kita cari 309, kita letak sini 91,632. Sama sebab dia baca berpandukan kepada ni. Okey, 91. Oh ni. Okey, sekarang kita tengok pula dekat index match. Okey, index match sama dengan index. Kita gabungkan index dan match. Index. Kemudian kita array, jawapan yang kita nak tu kan, dia duduk kat mana, array ataupun kawasan dia kat mana. Jadi kita nak apa? Salary ada dekat sini. Ni jawapannya, salary. Tekan F4 untuk log. Okey, bila index perlukan row, position row. Jadi position row ni index tak boleh dapat sendiri, jadi dia kena gunakan match. Guna kawan dia match kat sini. Okey, match pula perlukan lookup value. Lookup value ada kat atas. Kena lockkan dulu kat sini sekali F4. Kenapa nak lock nanti kita cerita ya. Okey, seterusnya lookup array Tadi lookup value kita dah dapat lookup array atas tu. Match ni kan lookup value, lepas tu lookup array. Lookup array kita nak tahu 432 ni dia duduk kat mana, geng-geng dia ada kat mana. Dekat mana lookup array 432 ID ada kat sini. Contoh ID ada kat sini. Sebab dia
look right boleh, look left boleh. Jadi kat sini, dia boleh ada kat sini ID, dia boleh tengok sebelah kiri, ataupun dia boleh duduk kat sebelah depan, kan? Dia boleh tengok ke kanan. Dua-dua boleh dia. F4, koma, lepas tu, kita tekan, kita masih exact match, kosong ataupun, kita pakai kosong kat sini ya. Alright, untuk exact match, kosong. Untuk match, kan kita nak cari salary, dan tekan enter, jadi kita dapat 70,000. Lepas tu kita nak, contoh kita nak ubah ID ni kita nak letak kita tengok 796 ID 796 tu tak 188,000. 819 ID 819, salary dia 125,000. Jadi betul, kita ubah je betul. Jadi kita nak tengok apa kelebihan index match dan VLOOKUP. Okey, contoh kat sini kita nak ubahkan ID ni letak di sebelah kiri Contoh saya letak kat sini, saya tekan shift, saya tarik dia, pindahkan dia ke sebelah kiri kita punya table kita tu. Jadi dia sekarang dah berubah. Jadi tapi kat sini masih tak berubah lagi. Kalau kita tengok tadi dia punya ID ni dia terletak di E3 hingga E9. E3 hingga E9. Kalau saya ubah tadi, kita ubah kat sini, kita tengok dia dah berubah jadi B3 hingga B9. Dia automatik berubah. Dia punya kolom dia akan berubah. Kalau kita tambahkan kolom kat sini, saya tekan Ctrl Shift, dia campur kolom satu, kita tengok, kita tambahkan kolom dekat sini, data dia masih tidak berubah. Tambah kolom kedua, data dia masih tidak berubah. Nampak? Tu kelebihan dia. Kalau kita tengok dekat VLOOKUP, okey, dia ada dekat sini, kita tengok. Kalau kita saya ubahkan kolom B ni, kolom ID ni, saya letakkan dekat ujung sekali sebelah salary, dah jadi NA. Sebab dia tak boleh duduk. Dia hanya look right, dia tak look left macam tu. Okay. Satu lagi, kalau saya tambah saya tambahkan kolom, nampak? Dia dah berubah sebab kita nak salary. Tadi kalau kita ingat, dia baca kolom keempat sahaja. Jadi bila kita tambah, kolom tu dah jadi 5. Jadi bila dia baca kolom keempat, dia akan baca yang ni. Kolom ni, E. Kan? Sebab dia baca kolom keempat, bukan berdasarkan last name ataupun salary, kolom keempat. Kalau kita tambah satu lagi, dah jadi kosong sebab kolom keempat terletak di 1, 2, 3, 4. Tak kat E. Dia masih kosong, dia akan jadi kosong sebab dia tetap dekat, tak boleh berubah. Kolom indeks dia ni tak berubah secara automatik. Jadi itu kelemahan VLOOKUP. Dia ada banyak kelebihan, tapi antara kelemahan dia tu, kita tak boleh, dia hanya look right, dia tak boleh look left. Kita tak boleh ubah ID ni kan. ID kita punya lookup value ni suka hati kiri kanan kan. Kita tak boleh ubah. Ataupun kita tak boleh tambah kolom di tengah-tengah suka-suka hati kita. VLOOKUP tak boleh terima. Dia tak suka macam tu, dia tak boleh. Tapi kalau index match, kita buat macam mana pun, kita tetap jawapan yang sama. Itu kelebihan index match. Okey, kita pergi yang kedua, contoh yang kedua. Data yang bentuk table macam ni, kita nak dapatkan jawapan dalam function VLOOKUP dan index match. Kita nak dua-dua. Kita tengok Kita pergi VLOOKUP dulu. Okey, kita highlightkan semua. Kita buatkan semua sekali. Highlightkan semua. Sebab dia dalam bentuk table. Data yang tempat yang kita nak isi tu banyak. Kita highlightkan semua sekali. Kita masukkan VLOOKUP. Function VLOOKUP. Sama dengan VL. Typekan VL. Tekan tab. Ataupun anda boleh double click. Ataupun tekan tab Saya suka gunakan tekan tab ni sebab lebih mudah. Okey, lepas tu lookup value. Lookup value dia ada kat belakang ni. Kita boleh gunakan arrow ataupun klik dekat A2 ni. Dia boleh duduk dekat A2, boleh duduk kat mana-mana saja lookup value ni. Okey, A2 kat sini kita perlu logkan dia. Tekan F4
sekali, 2 kali, 3 kali. Maksud dia kita freezekan kolom. Ya, ni kita panggil make make reference. Kita tekan F4 2-3 kali, dia akan lock dekat kolom A ni. Nampak ada tanda dollar dekat sebelah A ni. Maksud dia lockkan kolom A tu supaya tak bergerak. Bila kita duplicate, kita copykan formula ni ke sebelah C, dia tetap akan baca A2. Rujukan dia tetap A2. Kalau kita tak lock, dia akan jadi B2. Rujukan dia, lookup value ni akan jadi B2. Jadi dia akan salah. Jadi kita kena lockkan kolom A. Bawah ni kita tak perlu lock. Untuk row ni kita tak perlu lock, sebab nanti bila kita drag ke bawah, kan, jadi dia akan baca A3, A4, A5, A6. Kalau kita lockkan kolom 2 ni, dia tetap, bila kita tarik kat bawah, dia tetap baca 104. Jadi benda tu tak betul lah. Jadi lepas tu kita koma table array. Table array macam tadi. Ni kita highlightkan semua table yang jawapan yang kita ada sekecil ini, ataupun boleh sebesar beratus ribu row dan kolom kat situ. Beratus ribu row. Kita data yang besar kalau kita ada, kita boleh gunakan. Data yang kecil macam ni pun boleh kita gunakan. Okey, lepas tu kita tekan F4 untuk lock. Jadi kita tak nak dia, bila kita drag ke bawah, benda ni bergerak ke bawah kan, ke tempat kosong ni. Dia punya table ni kan, selected table ni bergerak ke bawah. Jadi kita tak nak, kita lockkan dia. Tekan F4 sekali, nampak dia akan lockkan semua tempat row dan kolom E4. Kolom E tu, kolom E ni sampai ke G8. G8 kat bawah ni. Kita tekan F4 sekali, dia akan lockkan semua. Koma. Kolom index. Sekarang kita nak cari produk. Yang pertama produk. Produk ni duduk dalam kolom ke berapa dalam table kita. Kita tengok ID ni 1, 2, 3. Jadi produk duduk di dalam kolom ke 3. Jadi letak 3 dan kat sini kita gunakan exact match ataupun false kat sini. Boleh guna false ataupun boleh guna kosong. Tutup kurung, tekan Ctrl Enter. Jadi kita tengok jawapan yang kita dapat, produk dan dengan brand ni, kita dapat jawapan yang sama. Kenapa sama? Sebab dia ni, kolom index ni, dia dalam VLOOKUP, dia tak berubah secara automatik. Dia tak macam index match. Dekat VLOOKUP dia tak berubah secara automatik. Kita kena ubah dia secara manual. Baru dia berubah. Okey, kat sini kita tengok. Highlightkan dulu semua. Kita ubahkan kolom index ni 3 jadi 2 sebab brand dalam kolom yang kedua dalam table kita. Jadi kita tekan Ctrl Enter, kita akan dapat jawapan betul lah. Kat sini contoh kita tengok. Okey, kat sini nombor 5, 101 Samsung. Okey, Samsung dia punya brand, Samsung dia punya produk adalah laptop. Kalau kita tengok yang ni 104, kita punya produk 104 mana? Kita punya produk TV LED, kita punya brand LG. Jadi sama, jawapan yang kita dapat adalah sama. Macam tadi saya kata kita tak boleh nak tambah kolom kat sini sebab bila kita tambah kolom dia tak boleh nak baca, dia hanya baca kolom 1 dan kolom 2 tadi, jadual tadi. Right, tu kelemahan dia. Kita pergi ke contoh yang kedua, contoh yang sama tapi kita gunakan function index dan match untuk settlekan masalah kita. Okey. Kita highlightkan semua sama dengan kita masukkan index. Kita masukkan index. Lepas tu kita tengok index, jawapan produk dekat mana? Produk dan brand. Kat sini kita ambil jawapan saja, produk dan brand daripada Samsung sampai bawah, jawapan saja, bukan dengan tajuk dengan sini sebab jawapan yang kita nak ada kat mana? Ada kat sini dalam ni. Group tu sahaja. Jangan ambil tajuk dengan sini. Lepas tu tekan F4 untuk kita lock. Kemudian kita tengok bila index perlukan row number position position row tu kat mana, kita kena gunakan match macam tadi. Okey, match yang pertama kita tengok
lookup value dia apa? Lookup value dia atas ni A2. Kita tekan F4 sekali, 2 kali, 3 kali. Macam tadi juga kita kena lockkan kolom. Kemudian lookup array 104 ni geng dia dekat mana? Dekat sini. Okey, kita tekan F4 sekali untuk lockkan geng dia tu. Kita panggil range lah. Kemudian kat sini, bila kita tengok kat sini 104 dengan 103 dengan 103, yang ni kita panggil exact match. Jadi kita letak kosong kat situ. Match type dia kosong. Koma. Kemudian sebab kita koma, kita ada dua benda yang kita nak cari, produk dan brand. Jadi kita kena gunakan dua match. Satu tadi, yang ni kita nak cari. Sekarang kita nak cari produk dan brand. Kalau kita nak cari produk saja, kita boleh gunakan satu match. Tapi sekarang kita nak cari produk dan brand. Kita kena tambah lagi satu match. Okey, tambah satu lagi match. Lookup value dia adalah yang pertama, produk. Jadi kita kena lockkan macam saya cerita tadi. 1, 2, lockkan kolom kolom. Sebab kita nak produk dengan brand saja, tak nak yang bawah ni. Jadi kita tak nak row tu bergerak. Jadi kena lockkan row macam ni. 2 kali kita tekan F4. Kemudian kita perlukan lookup array. Jadi brand ni kawan dia kat mana? Group dia kat mana? Ada kat ni. Brand dengan produk. Dia melintang. Dia boleh mesh ni boleh menegak ataupun melintang. Jadi kita bila highlight dua-dua ni, tekan F4 sekali untuk lock dan tekan kosong kat sini sebab exact match kosong. Lepas tu kita tutup. Sekali untuk match, tutup kurung yang kedua untuk index. Jadi kita tekan Ctrl Enter. Jadi kita dapat jawapan terus. Ctrl Enter ni bila kita highlight semua, kita tekan Ctrl Enter untuk dia apply untuk semua. Jawapan dia untuk semua. Duplicatekan dia punya formula tadi. Sama kan? Kalau tengok washing machine, Panasonic, mesin Panasonic. Dia tak kisah terbalik produk brand, yang ni brand produk tak balik sebab dia baca berdasarkan kepada tajuk atas ni. Nampak? Kalau yang VLOOKUP tadi dia berdasarkan kepada kolom ke berapa? Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Sebab tu dia tak kisah tajuk tu macam mana kan, dia tak kisah. Dia berdasarkan kepada kolom saja. Tapi kat sini kita berdasarkan kepada nama title dekat atas ni. Dia baca brand. Kalau terbalik dia akan betulkan kat sini. Walaupun benda tu terbalik-terbalik, dia akan betulkan. Okey, itu kelebihan pertama. Macam saya kata tadi, index match ni kalau kita tambah sini pun, kita insert satu row pun, dia tetap tak berubah, jawapan dia tetap sama. Okey. Itu contoh yang pertama, index dengan match. Contoh yang kedua, VLOOKUP. Bagaimana kita menggunakan VLOOKUP, bagaimana kita menggunakan index match. Jadi anda boleh tengok kat sini apa kelebihan VLOOKUP, apa kelebihan index match. Okey, last sekali contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir, kita tengok lookup dulu, lepas tu index match. Kita ada dua jenis data juga. Satu data yang menegak macam ni, ataupun kita panggil data vertical. V itu adalah vertical lookup. Kat sini sebab data dia menegak. Kalau yang ni data dia melintang ataupun horizontal, tu sebab tu pakai H lookup. Cara dia sama, V lookup dengan H lookup ni, cuma gunakan V ataupun H dekat kita punya formula nanti. Okey, kita cuba dulu. Dan kat sini kita tengok, sebab tu saya letak tajuk dia approximate match. Sebab apa? Sebab data dia bukan exact match. Contoh dia, tadi, kalau dekat tadi, kita nak cari, contoh kat sini, number 104, dia ada 104 sekali ID. 101, 01. Kalau nama orang pun sama, dia akan lookup mencari nama yang sama. Itu yang kita panggil exact match. Kat ujung dia kita letak kosong. Tapi kat sini, kalau kita tengok, untuk dapatkan grade F, dia punya skor bukan kosong saja. 0 hingga 39.9. Kan? Dia akan dapat F. Kalau untuk dapat P7 kat sini, 40 hingga 49.9 untuk dapat P7. Bukan 1.
Kalau kita tengok contoh kat sini 77 kan, 77 tak ada kat sini. Dia ada di antara 75 hingga 80. Jadi kalau kita tengok 80 ni start untuk A2 start 80. Jadi C3 ni dia punya skor dia mesti dalam range 75 hingga 79.9 dan dia masih dapat C3. Yang ni kita panggil approximate. Kita bukan panggil exact match, jadi kita pakai yang lain, bukan kosong tadi saya cakap. Yang ni kita tengok lookup ni, lookup. Highlight dulu, kita buat jawapan dia sama dengan VL, kita gunakan VLOOKUP dulu VL, tekan tab. Lepas tu kita nak lookup value. Kalau tak nampak macam ni, anda gunakanlah arrow ke belakang ni. Kalau tak boleh nak klik kan, tekan arrow ke belakang. Sama juga macam tadi, lockkan dia 1, 2, 3, lock column. Sebab nanti kita nak drag dia ke D. Kemudian koma, B3. Kemudian kita cari apa, tadi lookup value table array. Table array dia yang ni lah, semua ni. Okey, ni table array. Kita lockkan sekali F4, koma. Lepas tu column index. Kita nak cari apa? Grade. Grade dia dalam table kita dia terletak di kolom yang kedua. Jadi letak 2, koma. Macam saya cakap tadi, yang ni bukan exact match, yang ni approximate match. Jadi approximate match ni kita boleh letak true ataupun kita letak 1. Kalau dalam number kita letak 1. Jadi kita dapat jawapan dia, control enter, kita tengok. Kenapa jawapan dia sama? Ingat saya cakap tadi, VLOOKUP tak boleh mengubah kolom index. Jadi kita kena ubah secara manual. Jadi highlightkan semua. Dekat atas, ubah jadi 3. Control enter. Kita dapat jawapannya. Description. Okey, kalau anda tengok kat sini, ejaan description sini dengan description sini berbeza. Ni dis singkatan, yang ni panjang. Kenapa dia boleh baca? Macam saya kata, kenapa dia boleh baca yang ni? Sebab dia bukan baca tajuk. Dia baca adalah kolom saja, number of column. Berapa kolom kan? Kolom ke berapa? Dia akan baca kolom ke berapa. Okey, itu untuk VLOOKUP. Kita tengok bila keadaan data melintang pula. Okey, bila kita tengok data melintang, apa akan berlaku? Jadi, kita highlight. Ingat saya kata bila data melintang, kita gunakan H, horizontal H lookup. Sama dengan HL, type je HL, lepas tu tekan tab, dia akan keluar H lookup. Dia dekat score, tekan button F4 sekali, 2 kali, 3 kali untuk lock column, koma. Kemudian kita nak cari table array. Okey, kita ubah ni sikit. Table array dia start daripada score, control shift arrow ke bawah dan arrow ke kanan. Jadi kita lockkan dia sekali, F4, koma. Kemudian kita perlukan apa? Ni baca ni row index. Jadi macam tadi, kita tengok tadi kolom index kat atas kita baca, sekarang kita baca ke bawah ni, ke tepi ni, row Jadi kita nak cari grade 1, 2. Jadi row yang kedua, 2. Dan masih saya kata true kan, ataupun 1. Approximate match. Sebab jenis data kita ni kita tengok. Okey, jenis ataupun pattern data kita. Jadi control enter. Macam tadi juga kita akan dapat jawapan yang sama. Kita kena ubah tadi kolom index, sekarang kita kena ubah row index ni, row index. Jadi 2 jadi 3. Control enter. Jadi kita dapat jawapannya. Alright, itu H lookup. Data yang sama, kita akan pergi kepada index match. Data yang sama, kita akan pergi kepada index dan match. Okey, kita tengok apa yang menarik. Kita gunakan function index match dekat sini Highlightkan semua. Saya akan highlightkan semua. Sebab kalau kita dah
biasa guna. Kadang-kadang orang buat satu-satu, kita drag ke bawah, buat kedua, drag ke bawah. Tak, ni saya akan tunjukkan cara yang lebih pantas. Kita akan buat semua. Okey, kita highlightkan, kita akan selectkan seluruh kawasan yang kita nak jawapan tu. Sama dengan index. Jadi, jawapan yang kita nak ada dekat mana? Macam saya tunjuk tadi, dia ada dekat, bukan score ada dekat start daripada grade. Sebab ni grade dengan description. Start daripada grade sampai ke bawah. Lepas tu, kita tekan F4 sekali. Kita ubah sikit, ganggu dia. Lepas tu, koma. Lepas tu, match. Untuk dapatkan row number tu, gunakan match. Okey, match perlukan apa? Kat sini saya kata score kan. Lookup value ni, lookup value, score tadi. Lepas tu, kita logkan 1, 2, 3 sama macam tadi. Tekan F4 3 kali untuk logkan kolom. Lepas tu lookup array ni, score ni ada kat mana, gang dia ada kat mana, lookup array dekat sini. Daripada sini sampai ke bawah. Lepas tu tekan F4 sekali, koma, tekan apa? Sekarang ni kita tengok data ni, jenis data ni, kalau less than maksud dia kurang dari, kita tengok data kalau kecil dekat atas, okey, kita gunakan 1 dekat situ kecil kat atas. Kalau besar dekat atas, kita gunakan negatif 1. Sekarang kita gunakan 1 sebab kecil dekat atas. Koma, tutup. Base 1. Dan kita nak cari grade dan description, maksud dia lebih daripada 1 kolom, jadi kena gunakan 2 match. Match yang kedua, okey, kita tengok dia punya lookup value dia adalah yang pertama ni, grade. Logkan dia 1, 2 sebab kita kena logkan kolom sahaja. Sebab kita nak bila drag ke bawah, kita tak nak dia baca yang bawah ni. Kita nak dia baca grade sahaja. Ni, baca 2 saja. Dan kita tarik ke kanan, dia akan baca description. Apa beza dia kat sini dengan VLOOKUP? VLOOKUP membaca kolom index number, kolom pertama, kolom kedua. Tapi match dia baca nama dekat atas ni, ingat dia baca nama dekat atas ni berdasarkan nama. Kalau nama salah, dia takkan boleh terima. Okey. Match, lepas tu koma. Lepas tu lookup array. Match yang pertama, jadi grade ni duduk kat mana? Gang dia ada kat sini. Grade dengan description. Lepas tu kita tekan F4 sekali, koma. Lepas tu nak pakai mana? Saya kata tadi pakai yang pertama. Sebab dekat data dia kecil dekat atas ascending kita pakai tu. Jadi kita tutup kurung pertama, tutup kurung yang kedua untuk index. Jadi kita tekan kat sini kan, kita tekan Ctrl Enter. Okey, kita tengok. Kalau tengok ni ada jawapan dia yang salah. Kenapa jawapan dia dapat NA? Siapa tahu kenapa dia dapat NA kat sini? Ni betul tapi kat sini NA. Ingat nak saya bagi tahu. Index match dia baca tajuk dekat atas ni, title atas ni. Kalau kita tengok ni, description sini dengan description kat sini dengan description kat sini tak sama. Sebab ejaan dia ni short kan, ringkas, yang ni full. Jadi macam kita pilihan dia, kita kena betulkan dia punya ejaan ataupun dekat description ni depan dia kita tambahkan simbol bintang ni kan. Simbol bintang ni kita tambahkan dia. Ini dipanggil wildcard dalam Excel, kita panggil wildcard simbol bintang tu. Dan kita tekan Ctrl, kita enter saja, dia akan follow semua. Dan bila kita tekan Enter, saya tengok ada salah apa kat sini. Tengok formula semula. Okey, oh sorry. Yang sini saya bukan satu kat sini kosong. Saya dah salah sebab ini bukan, dia baca atas, dia baca nama, dia bukan baca skor. Jadi kena kosong dekat atas. Jadi enter. Jadi baru kita highlight balik formula dia. Kita copy, Ctrl, Enter balik. Jadi kita akan dapat jawapan dia. Tadi salah dia sebab yang kedua tadi
Yang kedua tadi saya letak satu. Satu ni untuk kalau data macam ni. Tapi yang untuk mesh yang kedua ni, kita bukan baca yang ni. Kita baca ni, nama atas ni, title ni. Title ni dia exact. Dia bukan approximate. Exact grade, description. Cuma kat sini kita letak simbol bintang tu. Okay. Jadi kita akan dapat jawapannya. Okay, kita tak payah ubah. Macam VLOOKUP tadi, kita kena ubahkan dia punya kolom index. Yang ni tak ubah. Dia akan tukar secara automatik. Okay, kita tengok yang kedua. Bila kita dapat data yang horizontal, yang melintang. Okay, macam tadi kan kita gunakan HLOOKUP. Tapi kalau index mesh, macam mana kita nak guna? Alright. Saya detailkan dia dekat sini. Highlight sama dengan index. Okay. Lepas tu kita carikan dia punya index ni. Kita carikan jawapan dia ada kat mana. Macam saya kata ni, start grade Grade ada kat sini. Control, Shift, arrow ke kanan, arrow ke bawah. Tekan F4 sekali. Okay, settle untuk index yang pertama. Lepas tu masukkan match. Okay. Match, position kan. Kita nak cari position. Match. Okay, dia punya kita nak cari sekarang, kita tak boleh pergi ke score dulu. Kita kena ambil grade dulu kat sini. Bila guna data ni, kalau kita data jenis HLOOKUP, kita kena cari grade dulu. Jadi, kita ambil yang pertama, grade. Macam tadi saya kata, kita kena tekan F4 2 kali untuk lockkan kolom. Koma. Kemudian, kita carikan description ni ada kat mana? Ada kat sini ni, grade ni. Group dia, gang dia ada kat mana? Ada grade dengan description. Kita tekan F4 sekali. Okay, tekan F4 sekali, koma. Lepas tu, pakai exact match lah ni. Sebab yang ni, kita nak cari grade aja kan, bukan nak cari data ni. Jadi, kena tekan kosong. Tutup kurung, koma. Match yang pertama. Okay, match yang kedua. Match yang kedua, baru kita nak cari score. Okay, score, kena tekan 1, 2, 3, nak lockkan kolom, koma, kemudian gang dia ada kat mana? Start daripada sini, 0 sampai ke 100, kita lockkan dia semua, sebab dia range kan. Lepas tu, koma, yang ni kita pakai less than sebab dia mula dengan kecil, less than. Kalau dia bermula dengan yang besar kat sini, kita pakai greatest than, negatif 1. Yang ni pakai 1 saja. Kita pakai 1, kita tutup kurung 1, 2. Okay. Lepas tu control, enter. Jadi kita dapat jawapan sama dengan atas. Okay. Jadi, semua kan jawapan dia sama. Kita dapat. Kita tengok apa kelebihan tadi dengan VLOOKUP dan HLOOKUP dan index mesh. Kita boleh pilih yang mana kita nak guna. Bagi saya, index mesh lebih banyak kelebihan dia, cuma formula dia agak panjang berbanding dengan VLOOKUP. VLOOKUP bagus, ramai orang guna sebab agak mudah, tapi dia terhad dia limited, dia terhad. Okey, saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan dengan anda. Semoga bermanfaat untuk semua. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kelemahan saya sendiri. Kalau anda rasa benda ini berguna, kita panjang-panjangkan, anda boleh share dengan kawan-kawan anda di luar sana. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum